Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di slot Al-Mau'izah Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat berada di alam dunia ini untuk kita menjalani kehidupan kita sempena dengan semusim PKPP ini. Kita masih lagi berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kali ini ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan pendengar dalam erti kata kita masih lagi hidup di dalam keadaan aman dan nyaman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul azim. Artinya, carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Dalam ayat ini jelas kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita ataupun menyuruh kita dengan suruhan untuk kita mengutamakan akhirat berbanding dengan urusan dunia. Dan juga ingatannya di sini adalah jangan sampai kita lupa terus urusan dunia kita. Contohnya kita tak bekerja, kita mencuri, dan kita tidak buat apa-apa di dunia ini sehinggakan kita ini hidup dalam keadaan yang sia-sia sehinggakan tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiganya juga adalah berkisar tentang keseimbangan dunia dan juga akhirat. Di sini kita mesti fahami bahawa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya lebih mengutamakan ataupun lebih menyuruh kita untuk mengutamakan urusan akhirat berbanding dengan urusan dunia. Mungkin sebelum ini kita berfahaman bahawa urusan dunia dan urusan akhirat kena seimbang, tetapi barang diingat urusan akhirat adalah lebih utama. Dan kita tidak boleh mengatakan bahawa urusan dunia separuh, urusan akhirat separuh. Itu adalah pemahaman yang agak tidak tepat. Dan jelas sekali ayat ini seolah-olahnya, secara simpelnya dan mudahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berkorban di dunia semata-mata untuk mendapatkan redanya di akhirat. Itulah maksud sebenarnya. Contoh yang saya boleh bawakan, ada masa kita kena bekerja dan kerja ni adalah satu kewajipan, mencari rezeki, mencari sesuap nasib. Ada orang kerja kerajaan, ada orang kerja sendiri, swasta dan sebagainya, berniaga. Apa yang saya ingin maksudkan di sini adalah kalau kita merasakan bahawa urusan akhirat kita lebih penting, kita semasa waktu bekerja kita tidak meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan menggunakan tempoh masa kerja kita sebaik yang mungkin. Untuk itu, kita tak akan ponteng kerja. Kita akan pergi kerja awal. Kita duduk di pejabat ataupun kita layan klien kita atau pelanggan yang kita jumpa, tak kira siapa sahaja, dalam keadaan yang paling baik. Dan yang seterusnya, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi di sini perkongsian yang saya kira tuan-tuan dan sidang pendengar yang mulia boleh kita jadikan sebagai satu-satunya rujukan yang utama, iaitu setiap kali kita habis disemayang ataupun dalam doa kita, rata-rata umumnya kita akan membacakan doa yang terakhir, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan doa yang kita petik daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Mungkin tuan-tuan tak perasan. Itu adalah ayat Allah, ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali habis sembahyang. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. 3 benda di sini. Apa yang boleh kita fahami, iaitu yang pertamanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan kebaikan semasa kita hidup di dunia ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja, iaitu kebaikan. Al-hasanah ini adalah kebaikan. Yang keduanya, sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita supaya dalam doa itu kita minta kebaikan di dunia. Yang pertama di dunia, dan yang keduanya di akhirat. Yang ketiganya, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini dipelihara daripada siksaan di neraka. An-nar ni adalah neraka. Siapa yang masuk neraka? Kita semua manusia yang bijak, waras, yang beriman, semuanya mengimpikan kedudukan rumah istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut pasal syurga ini berbagai nikmat. Saya tak sempat nak sebut dekat sini rupa syurga ni, tetapi apa yang nak difokuskan, poin yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ini berkenaan dengan azab neraka. Cuba kita renung secara dalam. Yang pertama, Allah minta kita mohon kepada Dia supaya minta banyak-banyak kebaikan di dunia. Hidup di dunia nak baik, hidup di akhirat nak baik. Yang ketiga, tiba-tiba Allah sebut wa qina azabannar. Nak pelihara daripada azab neraka. Jadi dengan doa ini, berkat doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Walaupun doa itu pendek, walaupun doa itu simple, tetapi atas sebab keikhlasan kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah setiap waktu, pagi, malam, siang, petang, penat ke kita, sedar ke kita, hatta kita tidur kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon kepada Allah agar doa kita akan sampai kepada Allah tanpa ada halangan, tanpa ada sebarang cacat cela dan sebagainya. Sekadar itu sajalah. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaat bersama, dan kita kena seimbangkan semula bagaimana kelancaran hidup kita di dunia ini, supaya jangan disebabkan oleh urusan dunia kita lupa Allah dan kita menjadi orang yang paling banyak dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How much I miss the light. Indeed, it's a blessing. For this I would walk 1,000 miles. Can you see the light?